Baik, salam sejahtera, anda bersama saya Fauzi Zin dalam cerita di Sebaik Berita, dan yang anda saksikan itu adalah sedikit infografik yang kami bawakan melihat kepada SOP bagi Pilihan Negeri ke-12 Sarawak. Dan kalau kita hitung sebenarnya lebih kurang tinggal 5 hari lagi menuju kepada hari yang cukup penting bagi mereka pengundi yang tinggal ataupun yang akan menunaikan tanggungjawab masing-masing di kesemua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Negeri Sarawak yang ke-12. Dan untuk itu sebenarnya esok akan menyaksikan seramai 23,043 pengundi akan mengundi awal yang mana membabitkan 69 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN ke-12 Sarawak. Ia membabitkan 10,458 anggota dan juga pegawai polis serta pasangan, manakala bakinya membabitkan anggota dan juga pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Jadi untuk itu saya nak bersama dengan Hasimi Muhammad, salah seorang wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan sepanjang Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak ini. Sebelum kita nak bercerita tentang perkara lain, ini satu lagi tumpuan menjelang pada hari esok pada Pilihan Raya Negeri Sarawak, iaitu hari pengundian awal. Mungkin boleh dikongsikan kalau ada beberapa lagi maklumat yang boleh dikongsikan oleh Hasimi berkaitan dengan mungkin ada sikit persiapan menjelang pada hari pengundian awal esok untuk PRN Sarawak ini, Hasimi? Baik, terima kasih Fauzi di studio. Betul, esok pastinya tumpuan akan terarah kepada hari pengundian awal bagi PRN 12 Sarawak yang ketika ini telah memasuki hari ke-8 berkempen untuk PRN 12 Sarawak menuju ke 18 Disember. Seperti mana telah pun dimaklumkan oleh Fauzi sebentar tadi, lebih 23,000 pengundi awal akan menjalankan tanggungjawab mereka esok bermula 7.30 pagi melibatkan 85 pusat mengundi awal, yang mana daripada jumlah 85 itu difahamkan atau dilaporkan 55 pusat mengundi akan bermula 7.30 pagi hingga 5 petang, sementara baki 30 lagi pusat mengundi akan ditutup awal sekitar 2 petang. Dan pastinya melihat kepada persiapan untuk hari pengundian awal esok, kita sempat juga melihat kepada kawasan sekitar. Ketika ini saya berlintas langsung di gedung di mana esok saya akan meninjau di bilik A pusat IPDC Munjan. Kita dapat lihat juga seperti tadi di luar IPDC Munjan itu telah pun siap dengan persiapan daripada pihak SPR untuk hari pengundian awal. Kita dapat lihat juga garisan kuning telah pun dipasang dari dalam kawasan IPDC Munjan itu, dan juga kemah khas untuk pengundi awal esok telah pun dipasang bagi memastikan sekiranya ada individu-individu tertentu yang bergejala akan melalui proses-proses ataupun ditempatkan di ruangan khas untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan pastinya juga kita lihat kepada persiapan itu telah pun rancak dilakukan oleh pihak SPR, termasuk juga menekankan kepada pematuhan SOP seperti mana telah pun dikeluarkan dalam garis panduan pencegahan COVID-19, di mana ditekankan SOP yang begitu ketat, termasuk juga seperti mana yang berlaku di PRN Melaka itu perlu ada penjarakan fizikal imbas kod MySejahtera dan sebagainya. Selain juga melihat kepada inisiatif yang telah pun dilakukan oleh pihak SPR itu sendiri, akan menyiarkan secara langsung penstreaman langsung di Facebook SPR itu perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh SPR sebelum ini dalam PRN Melaka maupun PRN di Sabah dan juga PRK yang berlangsung dan tempoh sebelum ini. Inisiatif itu telah pun dilakukan oleh pihak SPR untuk memastikan proses kelancaran, ketelusan dan juga keadilan kepada pihak pengundi di lokasi-lokasi tersebut. Termasuk juga kita melihat kepada aspek kawalan itu khususnya ketika ini dalam COVID-19, di mana kalau esok juga difahamkan lebih 5,522 anggota polis akan ditempatkan untuk bertugas bagi memantau proses pengundian awal, dan kita percaya bahawa ini juga langkah-langkah yang telah pun dilakukan atau persiapan telah pun dilakukan oleh pihak berkaitan untuk memastikan proses kelancaran esok. Dan kalau kita melihat kepada keadaan cuaca untuk hari ini, cuaca kalau pada waktu petang setiap kali kalau di kawasan gedung ini akan hujan. Jadi kita mengharapkan bahawa esok mereka yang menjalankan tugas
untuk mengundi awal mungkin boleh memilih waktu-waktu yang sesuai untuk keluar menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengelakkan daripada kekangan khususnya kepada keadaan cuaca dan sebagainya. Namun kita akan melihat juga pada ramalan cuaca yang akan dikeluarkan oleh pihak Meteorologi Malaysia, keadaan-keadaan yang boleh membantu pihak berkaitan khususnya untuk proses undi awal esok untuk keluar menjalankan tanggungjawab mereka, di mana sebaik saja proses pengundian awal itu selesai untuk kefahaman semua kebiasaannya undi-undi akan disimpan di balai ataupun lokap yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, Fauzi. Okey, baik, itu sedikit gambaran awal lah yang Hasimi kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan pengundian awal PRN ke-12 Sarawak esok. Dan kalau ikut pada angkanya 23,043 pengundi awal akan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Kalau boleh sebelum kita nak berpindah pada topik lain, dah tahu ke esok nanti Hasimi akan bertugas membuat liputan di mana untuk pengundian awal? Betul. Kalau ikutkan saya bersama dengan Rizal akan ditempatkan di Dun Simunjan dan Gedong, iaitu di bilik A Surah IPD Simunjan. Kalau ikutkan kepada jumlah pengundi awal esok di dua Dun ini melibatkan 112 pengundi awal. Kalau ikutkan di Dun Gedong hanya seorang sahaja pengundi awal melibatkan anggota polis, sementara selebihnya 111 lagi melibatkan di Dun Simunjan. Jadi kita akan esok ke lokasi bilik A Surau IPD Simunjan untuk membuatkan liputan di sana, dan juga kita melihat kepada kalau ikutkan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak SPR, terjah untuk sesi temu bual itu kemungkinan tidak dapat dilakukan. Namun kita akan cuba mendapatkan reaksi-reaksi khususnya cerita-cerita menarik sepanjang proses pengundian itu, Fauzi. Okey, baik, dan seperti yang dimaklumkan oleh Hasimi, akan beliau dan juga rakan-rakan lain akan standby ataupun akan bersedia untuk membawakan liputan pada awal pagi esok untuk membawakan Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak melihat kepada pengundian awal. Itu ceritanya tentang esok. Tapi dah alang-alang Hasimi berada di gedung, mungkin saya nak minta Hasimi kongsikan sebab semalam telah pun dimaklumkan yang mana Dun Gedung secara rasminya telah pun menjadi sebagai sebuah daerah ataupun daerah penuh di Sarawak. Ini melihat kepada salah satu pengiktirafan dan juga penghargaan yang akan meningkatkan lagi corak hidup masyarakat dan seterusnya boleh dijadikan sebagai bandar satelit bagi kawasan Samarahan. Ini yang dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mana mengatakan sebagai daerah baru, Gedung akan mempunyai infrastruktur dan juga struktur pentadbiran yang lebih tersusun dan juga terperinci. Itu secara asasnya ataupun melihat kepada perancangan kehadapan untuk gedung ini. Tetapi bagaimana realiti rakyat dan juga harapan rakyat yang disandarkan? Mungkin Hasimi boleh kongsikan hasil temu bual yang Hasimi lakukan melihat kepada situasi semasa dan juga realiti rakyat yang mereka hadapi. Apa yang mereka harapkan jika benar nanti gedung yang telah pun dinaik taraf sebagai daerah penuh ini menuju kepada status bandar satelit, Hasimi? Betul. Pertama, kalau kita melihat kepada reaksi positif daripada pengundi-pengundi yang kita temui, beberapa individu yang kita temui untuk melihat kepada apa harapan khususnya kepada naik taraf ataupun selepas gedung diangkat sebagai daerah penuh di bahagian Kota Samarahan ini, harapan yang telah pun dizahirkan oleh beberapa individu yang kita temui pastinya inilah antara yang dinanti-nantikan oleh mereka. Selepas kalau kita melihat kepada penyandang sebelum ini, Datuk Muhammad Naruddin Majais telah pun memberikan komitmen yang cukup baik untuk membangunkan di kawasan gedung ini, dan dengan naik taraf gedung ini sebagai daerah, pastinya ia memberikan 1,000 kegembiraan hadiah awal mungkin juga kepada pengundi di kawasan ini untuk melihat kepada pembangunan-pembangunan yang lebih rancak berlaku di sini, khususnya melihat kepada penyediaan kemudahan fasiliti dan juga perkhidmatan-perkhidmatan penjawat awam di kawasan gedung yang telah pun dinaikkan sebagai daerah baru. Kalau kita melihat kepada itu, rata-rata yang ditemui berkata bahawa inilah yang ditunggu-tunggu, kerana sebelum ini kalau ikutkan dari segi urusan pentadbiran dan sebagainya, mereka perlu ke beberapa kawasan yang terdekat seperti Simunjan, ada perlu ke Kuching dan sebagainya. Jadi dengan status baharu ini, proses-proses itu yang perlu dialami oleh penduduk setempat sebelum ini tidak lagi berlaku, kerana kemungkinan seperti mana dimaklumkan
disuarakan oleh Tan Sri Abang Johari Topeng bahawa kemungkinan majlis daerah akan ditubuhkan di sini. Dan kalau kita melihat lagi satu aspek lain dari segi pembangunan infrastruktur, khususnya melihat kepada pemindahan Tan Sri Abang Johari Topeng itu sendiri, ia disambut baik oleh penduduk di sini, mengharapkan bahawa proses pembangunan di kawasan luar bandar khususnya di gedung ini akan dapat dipercepatkan, di mana yang kita tembual di sini hari ini juga mengharapkan satu dari segi infrastruktur, jalinan jalan raya, pendidikan, sektor pertanian dan sebagainya. Jadi untuk kita dengarkan lebih lanjut apa kata, kita dengarkan harapan yang telah pun disuarakan oleh beberapa individu yang kita dapatkan semalam. Kita rasa amat bersyukur dan gembiralah kerana ini yang kita tunggu, yang kita mau, yang dulu bukan tak membangun, tetapi kita nak yang lebih cepat lagi membangun. Dan alhamdulillah yang amat berhormat Ketua Menteri menyambut tawaran daripada bekas adun kita, dan kita rasa amat bersyukur dan gembira sekali. Semestinya apabila menjadi sebuah daerah, banyak kemudahan untuk penduduk kampung yang akan ada nanti. Jadi bukan saja kemudahan seperti itu, malah di masa akan datang kita amat mengharapkan kemajuan gedung ini akan lebih membangun untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang mana kita boleh mencadangkan atau membawa institusi-institusi seperti Sentek, Giat Mara dan lain-lain untuk generasi yang akan datang. Macam kami rakyat dekat sini, penduduk dekat sini, kita memang mengalu-alukan, berharap sangat dengan pemimpin yang berdedikasi, berintegriti, lebih-lebih komitmen dengan rakyat. Seperti kami yang dekat sini, kawasan yang agak dulunya terpencil, apabila kawasan kita dekat gedung sini dia naik kepada daerah, kita memang rasa berharap sangatlah kita dari segi kemajuan pertanian, pendidikan. Okey, baik, itu sedikit harapan yang dikumpulkan oleh Hasimi dan juga jurukamera untuk melihat kepada harapan yang boleh disandarkan kepada calon yang bertanding. Salah seorangnya adalah Tan Sri Abang Johari. Tapi mungkin dalam 1 minit yang akhir ini, beberapa hari lagi tinggal selain daripada kita melihat pada pengundian awal yang akan diadakan esok. Tinggal lagi 5 hari. Ada yang mengatakan di sini rancak, di sana rancak. Tetapi untuk waktu ini di gedung sendiri, bagaimana keadaan kempen? Dalam 1 minit saja kalau boleh dikongsikan secara keseluruhannya, Hasimi. Betul, kalau dapat disimpulkan memang kebanyakan lokasi memang rancak dah. Kalau di gedung pun kita melihat kepada persiapan di sepanjang jalan raya ataupun di jalan-jalan memasuki gedung ini telah pun berlaku dengan perang bendera, poster, bahan-bahan kempen dan sebagainya. Jadi kita sudah merasai kehangatan itu, khususnya untuk pecutan terakhir menjelangnya 18 Disember ini, dan kita akan bawakan perkembangan tersebut langsung di Astro One, khususnya esok tumpuannya seawal 7.30 pagi, Fauzi. Okey, baik, terima kasih Hasimi Mohamad. Dan seperti yang dijanjikan oleh Hasimi, esok seawal jam 7 pagi Hasimi akan berada di pusat pengundian awal untuk membawakan lapor langsung berkaitan dengan hari pengundian awal bagi yang membabitkan lebih pada 23,043 pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab masing-masing membabitkan 69 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN ke-12 Sarawak. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini. Suara rakyat kami sampaikan, visi pemimpin kami dengarkan. Semuanya untuk anda di Bumi Kenyala. Saya Syaf Syukri di Kapit untuk Sarawak Memilih. Saya Asim Hassan di Kuching. Azizah Alwi di Muka. Saya Hasimi Muhammad di Gedong. Nazruddin Abdul Razak di Sibu. Hafizul Samid di Miri. Di Petang. Nia Muzamni di Lunduk. Sarawak Memilih. Sarawak Memilih. Semuanya di saluran 501 Astro Awani dan astroawani.com.